أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bila mereka boleh dengar Quran, ya, mereka boleh mendengar Nabi bercakap, tetapi dalam hati mereka itu, akal mereka itu tidak digunakan untuk fikir dengan cara yang baik untuk mengelakkan daripada mara bahaya yang ada. Jadi itu sebabnya bagi kita gunakan akal betul-betul. Ya, itu sebabnya Quran ini mengajar high order thinking, berfikir aras tinggi sebenarnya. Gunakan telinga, gunakan mata. Besok kita akan tengok pasal mata pula pada ayat yang ke-43. Masya-Allah. Telinga dan mata ini adalah sumber info, tapi gunakan akal, berfikir aras tinggi, dan berfikir aras tinggi itu menyebabkan kita beremosi aras tinggi sehinggakan ya Allah, saya mesti menghargai kepada perjuangan Quran. Saya mesti menghargai kepada ketauhidan pada Allah, dan itulah asas untuk kita terus dilindungi oleh Allah. Istilahnya yaqilun. Yaqilun ni daripada perkataan iqal ataupun akal. Kalau kita di Saudi Ustaz ya, ada yang pakai getah tu, orang panggil dia igal kan. Untuk mengelakkan jatuh dia punya kain tu. Maka bila kita guna akal, insya-Allah kita tidak akan mudah terjatuh dalam kehidupan kita. Urusan-urusan kita di dunia ini, tuan-tuan sekalian, ianya ada penjelasan di dalam Al-Quran. Kita nak uruskan apa? Nak uruskan keluarga, nak uruskan anak. Kita mungkin, saya sendiri pun Ustaz ya, dulu memang yakin Qurannya ada segala-galanya. Tapi bila orang tanya, tak tahulah kat mana kan. Tapi alhamdulillah dengan mula tadabbur sikit ya, saya yakin tuan-tuan pun dah nampak betul lah yang cakap Quran ada segala-gala yang dulu saya percaya tu, sekarang dah nampak sedikit demi sedikit. Masya-Allah Ustaz Fah, saya lihat tadi ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang komen, saya mustahil Al-Quran diturunkan selain daripada Allah. Saya makin melihat kebesaran Allah, saya makin mengenali Allah. 10 juzuk yang telah dia belajar ini betul-betul memberi kesan kepada saya. Alhamdulillah, itu satu benda yang sangat membangga, membahagiakan kita semua Ustaz. Betul Ustaz. Insya-Allah Ustaz. Harapnya itu menjadi saham lah kan. Betul. Kita amalnya sikit ya, faham pun sikit je. Itulah betul yang dikongsikan. Tapi sebahagian daripada tuan-tuan ataupun rasanya ramai yang memberi komen tadi tambah bahagia lagi sejak saya mula mengikuti tadarus dari My Quran Time ini. Puan Arina Arifin ya, kemudian Rokiah rasa tenang jiwa dengan membaca, faham dan amal. Jadi perkara-perkara ini adalah satu yang diperjuangkan oleh Nabi pada zaman dahulu. Ya, kita bersyukur kerana zaman ini kita dengan teknologi je Ustaz, kan, tak payah nak hendap-hendap untuk dapat baca Al-Quran, dan kita harapkan ia kefahamannya itu kita amalkan, kita perjuangkan bersama sehingga kan anak cucu kita dapat juga merasai nikmat mukjizat daripada Al-Quran ini Ustaz ya. Dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan inilah muka surat 213 yang kita ingin lihat seringkasan ataupun sinopsisnya. Bermula daripada ayat yang ke-34 ya, apakah isi ringkas daripada ayat 34 hingga ayat 36?
penetapan adanya hari kebangkitan. Ya, Allah bercerita, Allah menerangkan kepada kita hari kebangkitan. Sebagaimana kita maklum, surah Yunus ataupun surah-surah Makkiyah banyak bercerita tentang hari kiamat, ketauhidan dan juga kerasulan. Dan yang keduanya, pada ayat 37 hingga ayat 39, Al-Quran adalah kalamullah yang menandingi, yang mencabar kepada orang-orang Arab yang pakar dengan bahasa Arabnya. Ya, ini pada ayat 37 hingga 39, dan kemudian diikuti pada ayat yang ke-40, ya, iaitu bercerita tentang ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman kepada Al-Quran yang dibawakan. Yang itu kita akan tengok pada ayat 40, 41 dan 42 sebentar nanti insya-Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون صدق الله العظيم. Membawa pada resolusi akhir kita halaman 213. Yang pertama, bina keimanan teguh dengan melihat penciptaan manusia. Ya, makin kita lihat kita diciptakan, tengok baby lahir, kita makin teguh iman kita, tidak lagi kita syirikkan selain daripada Allah SWT. Yang kedua, cari dan usahakan hidayah dan kebenaran setiap masa dengan mematuhi peraturan Allah SWT, bukannya membuat keputusan dengan tidak merujuk kepada Al-Quran. Yang ketiga, jangan ikut prasangka dalam hidup beragama dan kebenaran. Sebagaimana dalam ayat 36 itu, kita mestilah mengikut kebenaran dengan ilmu. Dan ilmu itu sudah tentunya daripada wahyu Al-Quran, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, la ilaha illallah. Kita nak lihat dahulu perkataan pilihan hari ini, iaitu perkataan bada'a, maksudnya memulakan, berulang 15 kali di dalam Al-Quran, dan ini adalah templak kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah SWT. Siapa yang mampu memulakan penciptaan? Sudah tentunya tidak ada profesor, tidak ada mana-mana pakar perubatan yang boleh menciptakan sel daripada kosong. Dan kita tahu bahawa kalau tidak ada manusia yang boleh, sudah tentunya ada pencipta kepada manusia yang jangan disyirikkan. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Baik, kita nak ambil sikit tajwid pada hari ini. Sambungan daripada muka surat ke-213, kita nak ambil beberapa contoh ikhfa hakiki. Kita lihat di slide kita pada kali ini untuk segmen tajwid. Baik, ulang kaji praktikal hukum nun mati dan tanwin pada hukum iqlab. Maafkan saya, bukan ikhfa, pada hukum iqlab. Iaitu ayat hukum iqlab pada ayat yang ke-27 pada surah yang lain ini, sayyi'atin bimithliha. Bila tanwin bertemu dengan ba, sama ada tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf ba. Huruf iqlab ada satu saja, senang saja nak hafal. Tidak ada orang kata payah nak hafal. Huruf iqlab satu je, huruf ba. Maka bila tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf ba, maka kita kena iqlabkan. Iqlab maksud apa? Ni ulang kaji ni. Penonton-penonton kita, iqlab maksud dia apa? Iqlab ni maksud dia tukar. Kolbun, hati kita ni kolbun kan. Sebab tu setengah panggil hukumnya bukan hukum iqlab, hukum qalb. Dan tu lebih tepatlah. Tapi dalam istilah tajwid banyak guna iqlab ataupun diduga disebut sebagai qalb. Sebab hati kita ni bertukar-tukar. Kadang jadi baik, kadang baik sikit, kadang jahat dan sebagainya. Bertukar-tukar, berbolak-balik. Maka kena tukarkan suara nun mati ataupun tanwin tu kepada apa?
kepada huruf mim. Sebab itulah diletakkan tanda mim kecil di atas itu. Maka asal dia sayyi'atin, tanwin. Kan? Jadi sayyi'atin bi. Sayyi'atin bimithliha. Bacaan gitu. Contoh yang kedua pada ayat 36 dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, ayat 36 surah Yunus ini. Hujung ayat, innallaha alimun bima yaf'alun. Panjangkan suara gunnah itu dua harakat. Kemudian alimun, asalnya tanwin, nun mati kan. Jadi tukar daripada alimun jadi alimun. Tutup mulut lah. Tutup mulut, sekadar sentuh itu kerana dia berjumpa dengan huruf ba. Tukarkan nun tanwin tu kepada huruf mim dan panjangkan gunnah sekadar tempo bacaan kita. Kalau lambatlah sedikit gunnah tu. Kalau cepat sedikit bacaan kita, cepat sedikit. Iqla' ataupun qalb. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.